Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 10.39 pagi, hari Selasa 14 April 2020, dan hari ini sekarang ni adalah merupakan kelas kimia tingkatan 5. So kita sekarang masuk dalam chapter 3, Oxidation and Reduction, dan kita akan masuk dalam topik the activity series of metals and its application. Okay. So, seperti yang kita tahu, metals show different reactivity. For example, potassium is so reactive that it even reacts with cold water. Okay, gold coins retrieved from sunken ships are so unreactive that they do not corrode even after buried for hundreds of years under the sea. So, kita dah belajar, kita dah tahu ada banyak jenis logam di dunia ni. So, ada yang reaktif dan ada yang sangat unreaktif. So, contoh dalam slide ini adalah potassium. Dia sangat reaktif sampai dia boleh react walaupun in cold water. Okay. Tapi ada logam tu dia tak react langsung. Sampaikan dah 100 of years under the sea pun dia masih elok lagi. Okay, so kita akan belajar tentang reactivity series. Kalau dalam chapter 6 form 4 sebelum ni, kita belajar electrochemical series. Dan kali ini kita akan belajar another series, iaitu reactivity series. Okay, so there are two types of series yang kamu kena hafal lah, sebab kedudukan logam dia lebih kurang sama dengan electrochemical series. Cumanya ada perbezaan sedikit ya. Okay, so untuk kita bina reactivity series ni, kita akan buat eksperimen comparekan kalau dia burning in oxygen. So kita tengok bila dia burning in oxygen macam mana dia punya nyalaan dia. Okay, sama ada dia punya nyalaan dia sangat kuat ke, okay, api dia sangat besar ke, api dia kecil ke, semua tu kita akan tengok observation tu. Tapi sebab memandangkan kita berada dalam kelas online dan saya tak nak gunakan data kamu semua, so homework kamu untuk bahagian ini adalah kamu cari di YouTube, okay, macam mana eksperimen ni berlaku. Okay, so macam mana dia punya apparatus setup, tengok nyalaan api dia semua tu. Okay, bahan tu semua saya ada dalam komputer saya, cuma dia, kalau saya tunjukkan nanti dia akan lagi dragging lah masa. So saya nak kamu tengok. So kamu search dalam YouTube reactivity series of metals experiment. Okay. So the metal powders are heated strongly first, following by heating of the potassium manganate. So cara dia adalah dalam eksperimen ni, dia not necessarily serentak. Okay, kalau saya ambil gambar ni kejap. Eksperimen ni not necessarily serentak, tapi dia just gambaran sahaja. Okay. Okay, kalau kamu tengok gambar ni. Okay. Okay, memula eksperimen dia akan bermula, mungkin saya copy sekejap ni. Saya bawa sekejap. Okay. Okay, mungkin memula dengan magnesium dulu. Okay, so yang lain ni tak ada. Okay, kamu tengok dia punya gambar rajah ni. Kamu tengok gambar rajah ni. Okay, so kita start dengan magnesium. Okay, memula cara dia. First kali kita akan masukkan potassium manganate 7. Okay, powder. Lepas tu kedua kita akan masukkan glass wool. Dan ketiga kita akan masukkan magnesium. Okay, boleh tak beritahu saya apakah function potassium manganate 7 dalam chat? Apakah function potassium manganate 7? Okay, very good. Oxidizing agent, catalyst, bukan catalyst Kalau potassium manganate 7 ni dalam case ni adalah dia provide apa? Okay, dia bukan detect dia bukan detect. Dia provide.
So KMnO4 atau potassium magnet 7, dia provide oxygen gas. So bila dia provide oxygen gas, nanti gas tu akan pergi ke metal tu. So kita tengok bila kita heat, nanti dia akan menghasilkan api. So bila kita masukkan ketiga-tiga ni, glasur ni dulu. Glasur ni, apa tujuan glasur ni? Barrier. Okay, very good. Okay, so kita nak elak, betul. Kita nak elakkan daripada potassium magnet 7 dengan metal tu dia mix. Kita nak ambil gas dia saja. Kita tak nak dia react antara satu sama lain. Okay, so bila kita dah masuk ke potassium magnet 7, lepas tu kita letakkan glasur dengan magnesium dalam boiling tube. Okay, pastikan kita clamp dulu. Clamp secara horizontally. Okay. So kita clamp horizontally. Lepas tu yang kelima, kita akan heatkan metal dulu. Kita strongly heat. Okay, kita strongly heat the metal dulu. Kat sini magnesium lah. Okay, lepas tu kita heat juga kat kawasan potassium magnet 7. Okay. So bila kita buat macam tu, kita gele-gele panaskan magnesium, panaskan potassium magnet 7 sampailah ada reaction. Okay. Okay, when heated, potassium magnet 7 decomposes to oxygen gas, which then react with the hot metal powders. The functions of the glasur is to prevent the potassium magnet 7 from mixing with the hot metal powders. So dia buat satu-satu. Lepas tu dia ganti pula magnesium ni dengan copper pula. Lepas tu dia gantikan copper dengan zinc pula. Lepas tu lead. Dia not necessarily dia akan gabung macam ni sebab kita punya boiling tube kecil Kalau boiling tube besar boleh macam ni. So ini just macam gambaran sahaja kalau dalam ni. Okay, so kita tengok dia punya keputusan. Okay. Kamu tengok gambar ni. Okay, tengok gambar ni. Okay, tadi ni magnesium, ni copper, zinc, lead. Okay, kalau magnesium burns very brightly, so api dia besar. Yang ni pula glows dimly, tak ada api glows dimly. Okay, yang ni pula dia burns brightly, dia ada api tapi kecil daripada magnesium. Yang lead ni pula dia glows brightly, dia tak ada api tapi dia lebih bright. Ini adalah dim. Dim adalah nyalaan dia perlahan. Penyalaan. Dia punya bara dia perlahan saja. Lepas tu kamu tengok ni ada color First kali yang terhasil saya nak tanya dulu. Apakah produk kalau metal react dengan oxide? Apakah produk kalau metal react dengan oxide? Metal react dengan oxide jadi produce. Okay, very good. Dia akan jadi produce metal oxide So dekat sini semua adalah metal oxide. So kalau kat sini magnesium oxide dia jadi warna putih. Yang ni warna hitam, ni putih, ni kuning. So dia adalah masa dia sejuk. Okay. So yang ini adalah color of metal oxide when hot and cold. Kamu tengok magnesium oxide dia white. Okay, metal oxide dia. Kalau copper oxide dia hot, dia black, cold dia black juga. Cumanya zinc dan lead oxide dia berbeza. Zinc oxide dia yellow when hot, white when cold. Lead 2 oxide brown when hot, yellow when cold. Lepas tu inference ni adalah daripada observation ni kita boleh susun reactivity series dia. So magnesium most reactive. Lepas tu copper adalah least reactive kalau based on the observation. So kita boleh susun dia daripada dia punya reactivity, kita boleh susun. So magnesium the reactivity of metals decreases from
Magnesium, zinc, lead dengan copper. Okey, untuk setakat ni faham tak? Untuk setakat ni eksperimen ni dulu. Saya nak minta eksperimen dulu. Okay, so they basically, okay, very good, thank you. So basically dia eksperimen, kita metal tu kita heatkan in presence of oxygen. Okay, so saya nak ulang kaji pasal warna metal oxide. So warna metal oxide. Okay, so kita belajar all metal oxide are, okay, all metal oxide are apa? All metal oxide are apa? Base. Saya nak saya nak warna. Salah, itu metal. Grey tu metal. Ini metal oxide. Bezakan metal dengan metal oxide. Okay, all metal oxides are white. Except. Okay. So, except ni ada 3. So, except copper oxide. Okay, lagi. Selain pada copper oxide, lead oxide. Okay, lagi satu. Ada lagi satu, ada 3. Okay, zinc oxide. Okay, so kalau copper oxide, dia sentiasa black. So, copper ni dia pelik sikit. So, dia black. Okay, lead oxide, dia something when hot, something when cold. Okay, so lead oxide macam mana? Okay, very good. Hot when, brown when hot. Okay, lagi. Yellow when cold. Okay, part ni penting sebab kita tengok dia masa tengah terbakar. Lepas tu kita biarkan dia akan jadi bertukar warna. So nanti kamu tengok juga dalam YouTube juga macam mana warna dia berubah. So kalau zinc oxide, yellow when hot, white when cold. Okay, so hafal nama ni kena hafal. So kalau kita buat observation, okay, contohnya kalau kita burn copper in excess oxygen, okay, so dia punya observation ni adalah, okay, so observation ni adalah apa warna copper? Boleh tahu saya warna copper? Okay, so nama dia brown. So brown solid turn. Lepas tu dia jadi apa? Okay, very good. Brown solid turns black. Okay, faham ya? So kalau kita tukar ni, saya nak tukar daripada copper ni, saya tukar jadi zinc. Okay, saya tukar jadi zinc. So apa dia punya observation? Apa warna zinc? Okay, very good. Gray solid turns, tak lengkap lagi. Okay, turns yellow when hot. Lepas tu kan jangan lupa white when cold, jangan lupa. Okay, so itu kamu kena cerita macam ni. Kamu kena cerita semua sekali. So kalau dia tukar pula, dia jadi lead pula. Okay, apa observation dia? Ikutlah cara kamu nak hafal tu. Puska. Yang penting dalam periksa jawab betul. Okay, ni macam mana? Apa observation dia? Jangan nak observation dia kus kau nak. Jangan macam ni, salah ni. Okay. Jawapan dia, apa jawapan dia? Observation. Periksa. Kalau jawapan tu salah, tak lengkap.
Okay, very good. Gray solid. Turns yellow when hot. Salah. Ini untuk lead. Turns brown when hot. Okay, lepas tu yellow when cool. Ini lead kita dah masuk kat lead. Fokus. Okay. So observation ni selalu keluar dalam pixel dan kamu kena tahu perubahan warna Okay, so saya boleh teruskan, saya move on dari sini. So kita boleh bina activity series daripada eksperimen ni. Okay, so lepas tu kita dah ada activity series of metal. Lepas tu kita nak letak carbon dengan hydrogen dalam series ni. Even though carbon dengan hydrogen bukan metal, kita nak letakkan dia sebab carbon dengan hydrogen tu boleh react dengan water. Okay. So, macam mana eksperimen dia? So, eksperimen dia tak ada dalam slide ni. So, saya lukis sahaja. So, senang je eksperimen dia macam mana nak tahu kedudukan carbon So, sekarang ni kita nak tahu the position of carbon dulu in reactivity series. Okay. So, eksperimen ni senang je. Nanti kamu search dalam internet, dalam YouTube. Okay, kita ambil crucible. Bentuk crucible macam ni. Okay. Bila kita heat strongly, kita akan pakai clay Kita akan pakai clay ni. Okay, ni. Kita tak pakai wire gauze. Sebab kita nak direct heating So, bila kamu lukis, apparatus setup kena betul. Okay. Ini adalah tripod stand. Okay. So, dan ini adalah lukisan ni tak perlukan label sebab kita tahu barang-barang dia. Okay, next adalah kita nak letak dia punya bahan-bahannya, materials dia. Kita akan letakkan dalam crucible ni adalah carbon. Okay, saya buat besar sikit. So, ni carbon. Dalam ni akan ada carbon. Okay. Carbon warna apa? Okay, very good. Carbon warna hitam. Sebab tu saya pakai colour hitam. Okay. Selain daripada carbon powder, kita akan letakkan metal oxide Kita akan letakkan metal oxide. So, dalam case ni mungkin kita boleh letak copper oxide. Okay. So, copper oxide warna hitam juga. Tak naklah, saya nak letak apa yang ni? Saya nak letak zinc oxide lah. Saya letak zinc oxide. Campur. Kita campur letak zinc oxide. So, warna putih. So, tak nampak sangat. Okay. Kita akan campur Kalau dia punya teori dia punya hipotesis dia. Okay. So, saya letak dalam ni, saya tulis ni. Kita letakkan metal oxide. Okay, ni warna hitam. Metal oxide powder. Okay. Kita akan campurkan sekali dengan carbon powder dalam crucible tu. So, okay, ni Okay, dia punya teori dia, if any reaction ada perubahan, dia ada perubahan dalam bahasa Inggeris, is any observation, if any changes occur. Okay, thank you. Okay, maksudnya carbon tu is more reactive than metal. Tapi, if no changes occur,
metal is more reactive than carbon. Okay, apa maksud ayat ni? Kalau ada any changes occur, carbon is more reactive. Maksudnya, carbon ni, daripada persamaan perkataan dia, carbon react dengan metal oxide, dia akan jadi carbon dioxide plus metal. Maksudnya, carbon tu dia boleh ambil oksigen daripada metal dan metal ni akan tinggal, dia akan jadi pure metal. Kalau carbon ni is more, so maksudnya carbon dia displacekan metal tu daripada metal oxide. Carbon is more reactive. Okay. So kalau carbon is more reactive, dia boleh berlaku ni. Dia boleh berlaku benda lah ni. Kalau carbon is more reactive. Kalau carbon is less reactive, boleh tak dia displacekan metal from metal oxide? Boleh tak? Kalau carbon is less reactive. Kalau carbon is less reactive, okay, dia tak boleh nak displace metal ni jadi metal oxide. Bila dia tak boleh, nothing is happen. So, okay, when carbon is less reactive than metal, okay, so carbon cannot displace metal from metal oxide. Dia tak boleh gantikan metal tu daripada metal oxide. Okay. So, sekarang ni saya buat simulasi. Okay. Kalaulah kita betul lah Alisha. Karbon tu yang akan ambil oksigen tu daripada metal oxide tu. Kalau dia more reactive than metal. Okay. So, kamu kena ingat kedudukan karbon Kamu tengok karbon So kalau kita tengok dari reactivity series, dia macam electrochemical series. So kamu tengok potassium, sodium, kalsium, magnesium, aluminium dan kedudukan karbon dan hidrogen adalah kamu tengok metal zinc Atas zinc carbon, bawah zinc hidrogen. Lepas tu macam biasa, iron, tin, lead, copper, mercury, silver. Mercury tak ada pun tak apa. Okay, so kamu ingat, bear in mind that carbon is below aluminium but above zinc. Maksudnya carbon less reactive than aluminium tapi more reactive than zinc. Okay, bear in mind So daripada pengetahuan tu, kita dah boleh teka sama ada tak reaction ataupun tiada reaction. Okay, daripada kedudukan tu. So, sekarang ni kita buat simulasi. Sekarang metal oxide ni adalah zinc oxide. Okay, kalau zinc oxide, warna dia warna putih. Okay, so kalau zinc oxide dan carbon, ada tak changes occur? Okay, very good. Changes that occur. Bila kamu dah tahu changes occur, kamu kena tahu dia punya observation. Okay. So, macam tadi, saya letakkan kat sini adalah white powder. Lepas tu, dalam white powder tu, kita letak zinc oxide. So, zinc oxide warna dia warna putih. So, kalau ada reaction, boleh tak beritahu saya apakah dia punya changes dia tu? Okay, very good. Okay, ni tu adalah chemical equation. Saya nak observation. Observation macam Liana tulis So, kita belajar, kita tahu white powder adalah zinc. So, white powder. Okay, turns grey. Kenapa grey? Kenapa observation? Kenapa dia white powder turns grey? Okay, sebab yang ini adalah dia pergi ke warna asal betul. Ni adalah zinc oxide. Dan grey ni adalah zinc Yang grey ni adalah zinc. Dia dah tukar. Dia punya oksigen dah tak ada dah.
Okay. So next, instead of zinc powder, saya nak tukar ni jadi magnesium oxide. Instead of zinc oxide, saya nak tukar ni jadi magnesium oxide. Okay, boleh tak beritahu saya observation ni? Okay, apa observation dia? No, kamu kena fikirkan dulu kedudukan magnesium dengan karbon ni dulu. Okay, nothing happen. Jangan main tulis sahaja. Okay. So, kamu kena tengok magnesium ni duduk mana dengan karbon. Okay. So, magnesium ni dia above carbon. Dia above carbon then magnesium is above carbon in reactivity series. So, bila dia above carbon, carbon cannot displace magnesium sebab dia less reactive. So, kalau tukar jadi magnesium oxide, dia nothing happen. Okay tak ni? Okay, no reaction, betul. Tak apa. So, kita belajar. Okay, thank you kamu bagi feedback. Okay, very good. So, ni lah basically dia punya reaction. So, kita ambil je carbon powder, campur dengan metal oxide powder. Kalau ada reaction, carbon above. Kalau tak ada reaction, carbon below dalam reactivity series. Okay. So, next adalah kita nak tengok macam mana kedudukan hidrogen pula. Okay. Kalau kedudukan hidrogen, sama juga kedudukan hidrogen. Tapi kita nak buat eksperimen macam ni lah. Dia punya apparatus setup dia berbeza. So basically, kita akan pakai combustion tube. Okay, combustion tube. Okay. So, sekejap sabar. Kita akan pakai combustion tube. Okay, saya buat macam ni sebab dia kena baringkan combustion tube tu. Tirah, bukan. Kita bergantung pada eksperimen. Okay, tadi kita buat zinc oxide react dengan carbon kan. Okay, so maksudnya dia akan jadi zinc plus carbon dioxide. Okay, so ini observation dia adalah white solid turns grey. Tapi ini adalah untuk zinc sahaja. Tapi kalau saya buat copper oxide react dengan carbon. Okay, so dia akan jadi apa? Dia akan, apa yang turns brown? Saya tak suka turns brown saja ni. Saya nak tahu dia punya products. Okay, copper plus carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide. So observation dia. Kamu kena dengar soalan Kalau saya minta produk, bagi produk. Kalau minta observation, bagi observation. Okay, very good. Black solid turns brown. Okay. So, not necessarily. Macam Atira tanya, betul ke dia akan sentiasa white solid turns grey? No. Dia depends on metal oxide dia. So, kalau metal oxide dia adalah copper oxide, dia akan black lah. Kalau dia adalah, contohnya kalau lead to oxide. Lead to oxide dia bukannya warna putih. Apa warna dia? Okay, betul So, yellow lah kan? So, dia akan jadi lead plus dengan CO2. Okay, so kamu just beritahu masa dia sejuk. So, yellow solid turns apa? Macam mana yellow solid turns apa? Okay, very good. Dia turns grey terus. Okay. So, dia depends on metal oxide ni. Dia punya observation dia. Depends on metal oxide. Ni. Okay. Tapi most betul sebab kita start macam kamu Iman tanya ni lead dengan zinc ni ambil masa dia sejuk
Sebab kita start dia masa dia sejuk. Okay. So, tapi most experiment, kalau pakai metal oxide, inilah jadinya, ini most. Kebanyakan lah. Cumanya kalau pakai copper oxide, lead oxide, dia akan jadi lain. Dia punya observation. Okay, so itu adalah eksperimen carbon. Kita nak tahu the position of carbon in electrochemical series. Sekarang ni kita nak tahu the position of hydrogen in electrochemical series. Okay, so sabar kejap So saya lukis dulu combustion tube. Combustion tube. Okay. Okay. Bila combustion tube ni dia ngengek, kamu kena lukis retorт stand. Jangan lupa retorт stand. Okay, letak clamp sahaja dah cukup. Dah faham dah? Okay. Lepas tu, tube ni dia akan, kita ada stopper. Tapi, dia, kita nak masukkan ni kan. Kita nak masukkan gas hidrogen sebab hidrogen ni gas. Okay. Yang ni adalah stopper. Okay. So, kita masukkan dekat sini. Masukkan hidrogen gas nanti. Okay, biasakan diri. Kamu kena tahu dia punya safety measurement atau safety Safety measure dia adalah kena lalukan hidrogen sebelum, semasa dan selepas juga. Precaution step, yes, all Precaution step dia, sebelum eksperimen lalukan hidrogen gas, semasa eksperimen lalukan hidrogen gas, lepas eksperimen pun kena lalukan hidrogen gas. Tapi semua sebab dia berbeza Okay, so kita akan lalukan hidrogen gas masuk sini. Okay. Kita masuk sini. Okay, dalam ni dia ada kita letakkan metal oxide Kita letakkan metal oxide. Macam case carbon tadi, kalau no reaction occur, okay, no reaction. Kalau no reaction occur, sorry, saya lupa letak dalam ni ada metal oxide. Okay, so ni ada metal oxide. Okay. Lepas tu, eksperimen ni kita heatkan. Jangan lupa tulis heat Letak nak panah, tulis heat. Okay. So kat sini ada api. Hujung ni kita kena bakar dia supaya dia tak meletup. So sini ada api. Okay, ni ada api. Kita buat api dia warna ni. Okay. So, kalaulah reaction kalau no reaction occur, macam carbon tadi. Okay, kalau no reaction occur, maksudnya metal is more reactive than hydrogen. Kalau ada changes, okay, so hydrogen is more reactive than metal. Okay, so dalam ni kita letak sama juga, kita letak metal oxide Okay. So ingat hydrogen dia adalah bawah zinc Hydrogen bawah zinc dalam reactivity series of metal. Okay. So kalaulah saya letak dekat sini adalah saya letak zinc oxide. Saya letak kat sini zinc oxide. Ada tak? Boleh tak beritahu saya changes dia? Okay, very good No reaction, no changes sebab hydrogen cannot displace zinc sebab dia bawah zinc kan? Okay. So saya tukar ni copper.
Betul very good. Okay, sebab zinc is more reactive. Saya tukarnya jadi copper oxide. Okay, so beritahu saya dia punya observation. Okay, very good. So observation dia adalah black powder ataupun black solid turns brown. Okay, black powder solid boleh So maksudnya kalau kita buat equation dia akan jadi macam ni lah. So kita akan jadi H2 react dengan CuO produce Cu plus H2O. So ini ada punya comment. So eksperimen ni untuk tentukan the position of hydrogen in reactivity series of metal. Hydrogen pun akan jadi color asal hydrogen tak ada. Hydrogen dia colorless. Hydrogen colorless. So kalau ada water pun kita tak perasan dia mungkin ada droplets tapi sebab dah heat dia akan jadi gas balik. So tak nampak observation untuk hydrogen tak nampak. Maksud saya eksperimen untuk hydrogen. Untuk hydrogen pun dia akan jadi color asal. Untuk eksperimen apa? Eksperimen ni eksperimen sama dengan tentukan empirical formula. Cumanya yang ini kita tak perlu nak weigh lah. Kita tak perlu nak weigh sebelum, selepas. Ni tak perlu. Ini just nak tengok dia punya perubahan ada tak. Dia punya apparatus up memang sebiji. Cumanya apa tujuan eksperimen dia? Okay, yang untuk empirical tu dia lagi susah sebab kena weigh sebelum, selepas tu kena repeat lagi, kena lagi susah. Tapi yang ni just panaskan dalam hydrogen gas, lepas tu kalau ada reaction occur, hydrogen more reactive. Kalau tak ada reaction occur, metal more reactive. Okay, itu saja. Okay, so kita dah tahu dah, kita dah susun dah reactivity series of metal. Kita susun. Okay. Okay, kita susun. So, kita nak gunakan pengetahuan kita tentang reactivity series of metal tu macam mana. So, kita dah tahu dia punya kedudukan dia. Okay. Kita dah tahu kalau nak okay, sini carbon Sorry, bawah ni ada H. Okay, macam ni kan? Betul tak? Okay. So, apa dia punya application di dalam kehidupan harian adalah kita tahu kedudukan kedudukan karbon kedudukan karbon kat sini. Ni kedudukan karbon. Karbon kat sini. So, kita boleh tahu macam mana kita nak extract pure metal from its ore. Okay? Daripada kedudukan karbon ni kita boleh tahu macam mana kita nak extract pure metal from its ore. Okay, saya pun nak tanya kamu, ore tu apa? Ore dalam bahasa Melayu dia adalah biji. Kalau zinc ore, bukan core ore dia adalah biji besi, biji zinc, biji timah, biji Yes, kalau kata biji dia ada impurities. Kalau saya kata iron ore, dia sebenarnya adalah iron oxide campur dengan benda lain lah. Contoh impurities lain adalah sand ke, lumpur ke, benda-benda lain lah selain daripada iron tu sendiri. So bila manusia gali bila manusia gali dalam tanah, dia jumpa minerals kan, tapi dia tak nak dalam bentuk ore tu, dia tak nak dalam bentuk yang impure tu. Dia nak bentuk pure metal. So bila pure metal dia boleh gunakan lah kan. Kita nak pure dia. So
Macam mana kita nak dapat pure metal tu? Kita kena gunakan pengetahuan kita tentang reactivity series of metal. Kita tengok kedudukan carbon. Kita tengok kedudukan carbon. Kalau dia above carbon, okay, so sekarang ni above carbon. Okay, kalau dia above carbon, dia norphene dan dia warna merah. Kalau dia above carbon, cara kita extract adalah kita buat secara elektrolisis. Okay. Tapi kalau bawah karbon, okay, bawah karbon, tak termasuk hidrogen kita akan extract dia. Cara kita extract adalah secara reduced by carbon. Kita panggil dia reduced by carbon. Maksudnya nanti kita panaskan carbon dengan metal oxide tu. Okay, nanti carbon tu akan reducekan zinc tu ataupun metal tu jadi metal, pure metal. So untuk elektrolisis ni kita dah belajar masa form 4. Kita dah belajar masa form 4. Okay. Yang ni, yang extraction of aluminium from aluminium oxide. Ingat tak? Yang gambar Raja Sengit tu. Dia punya bentuk dia sengit tu. Okay. So extraction of aluminium from aluminium oxide kita dah belajar masa form 4. Yang boksit, boksit bukan dia. Sekejap saya cuba dulu. Aluminium oxide. Okay. So boksit. Sekejap kanak-kanak. Kamu dah cakap pasal boksit. Okay, setiap ore ni ada nama dia. Hematite lah, boksit lah. Okay. Okay, betul bauxite mostly of the Okay, bauxite is a sedimentary rock, relatively high aluminium content. Okay. So ni aluminium mineral. So maksudnya kita kena cairkan dulu kalau elektrolisis kita kena moltkan dia dulu. Kita kena meltkan dia dulu. Okay. So sekarang ni untuk yang form 5 ni, untuk kita punya topik redox ni, kita nak belajar yang ni. Extraction by reducing of carbon. Reducing metal by carbon. Okay. So, kamu kena tahu yang ini blast furnace. Okay. Yang ni pun saya nak kamu tengok dekat YouTube macam mana extraction of tin. Okay. Daripada kedudukan tin, tengok tin ni dia bawah carbon. So bila dia bawah carbon, kita boleh extract tin from dia punya ore by kita reducekan dengan carbon. Okay. Okay. So saya tengok je ada tak bahan form 3 tu. Sebab saya dah buat untuk form 3. Science form 3. Eureka. Ni video. Blast furnace. After concentration of oxide ores of iron, it is mixed with limestone and coke. Then this mixture is fed into the blast furnace from its top. In this blast furnace, hot air is blown from the bottom of the furnace. Coke. Okay, so saya pinjam gambar ni lah. Saya pinjam gambar ni. Okay. Okay, so ni kita panggil dia blast furnace So blast furnace ni dia ada berbagai lubang, ada banyak lubang.
Nabila Natasha, kalau reduce by carbon, maksudnya carbon oxidizing agent. No. No. Cuba fikir balik Nabila Natasha. Kalau reduce by carbon, so carbon adalah oxidizing agent ke? Kawan-kawan lain boleh jawab. Okay, dia adalah reducing agent. Sebab carbon tu yang mengalami oxidation. So kita reduce by carbon sebab dia lah agent yang mereducekan. Okay, so kita ulang balik tadi kamu dah tengok video sedikit. Okay, kita tengok ada banyak lubang dalam blast furnace dia. Betul Hana. Okay, so kita tengok ni adalah blast furnace. Ada macam-macam gambar blast furnace dalam dunia ni. So ini adalah one of the gambar tu. Okay, so kat atas ni dia ada lubang. Okay, atas ni adalah kita akan masukkan 3 barang. Nanti saya beritahu. Yang ni pun ada lubang. Okay, kat tepi ni ada lubang. So, lubang-lubang ni semua ada function dia. So, kita akan start dengan nombor 1. Start dari sini. So, dekat atas ni, kita akan masukkan 3 benda. Iaitu metal ore dia. Kat sini kita panggil tin ore lah. Sebab kita nak extract tin from tin ore. Yang kedua, kita akan letak carbon tapi dalam bentuk coke. Okay, arang coke. Okay. Yang ketiga, kita akan masukkan limestone. Coke ni adalah carbon Bukan pure carbon. Kita tak pernah dapat pure carbon. So, ni adalah arang arang. Okay. So, kita akan masukkan dalam ni. Macam dalam video tadi Okay. Kita dah tahu benda lah ni Kita tahu yang tin dengan ni bila kita react dia akan jadi kita dapat pure metal kan, kita akan dapat pure tin. Okay. So, kita tengok step satu-satu sebab kamu kena tahu dia punya equation. Okay. Setakat ni gambar yang ni kamu faham gambar ni? Kita masukkan 3 benda dalam Okay. Lepas tu tengok betul. Bila kita masukkan, dia ada banyak stage sebab kita panaskan blast furnace Blast furnace ni ada banyak heat. So first step, stage yang pertama, bila kita letak coke tu, carbon coke tu adalah carbon. So carbon akan react dulu dengan oksigen, dia jadi carbon dioxide. So C plus O2 dapat carbon dioxide. Okay, so setakat ni okay So start dengan coke tu, tambah dengan oksigen, dapat carbon dioxide. Lepas tu, dalam masa sama, kita letak limestone kan. So limestone, dia punya formula dia adalah kalsium karbonat. Limestone Limestone dalam bahasa kimia dia adalah kalsium karbonat. Bila kita panaskan limestone pun, dia akan jadi Ca plus CaCO3 dapat CaO plus CO2. Okay, so kita tulis balik So step yang pertama, stage yang pertama, karbon yang pada coke tu react dengan oksigen yang panas, dia akan jadi carbon dioxide. Okay, dalam pada masa sama, limestone ni dia akan decompose. So kalau limestone decompose, maksudnya CaCO3 bila decompose, dia akan jadi CaO, metal oxide, plus CO2. Okay, stage yang pertama ni boleh faham tak? Okay tak? Stage yang pertama ni. Okay. So, kita start ni. Okay, dah. Next stage Next pula. Okay. So, dalam ni dah penuh dengan carbon dioxide, CO2. Tapi dalam masa yang sama, kita tambah coke juga kan? Okay. So, stage yang kedua, carbon dioxide yang produce tadi, dia react lagi dengan carbon, dia akan jadi produce carbon monoxide. So, dalam ni pun ada carbon monoxide. Okay. Setakat okay, stage yang kedua ni. Tadi ada carbon dioxide kan. Lepas tu dalam masa sama kita masukkan coke lagi. So, terdapat kehadiran carbon monoxide juga dalam
blast furnace ni. Itu stage yang kedua. Stage yang ketiga, the carbon monoxide reduces tin to oxide to tin. So tin SNO plus CO produce SN plus CO2. So kat stage yang ketiga, carbon monoxide tadi react dengan tin to oxide SNO. Okey, dia jadi tin plus carbon dioxide. Okey, maksudnya carbon monoxide ni akan reduce Okey. So carbon monoxide ni dia akan reduce tin oxide ni, tin to oxide jadi tin plus carbon dioxide. Okey, faham tak part yang ni? Part yang stage 3 okey tak? Okey, carbon monoxide ni dia ambil oksigen daripada tin. So tinggallah tin yang pure metal ni plus carbon dioxide. Okey, next. Stage yang keempat. Okey. Yang ni, yang limestone ni, yang CaO ni. Okey. CaO ni, the calcium oxide react with sand. Sand adalah silicon dioxide to form molten slag which floats on top the molten tin. This used to build road. Okey. Kalau kita cakap copper displace terbalik. Bukan macam tu ayat dia bukannya displace ore from tin oxide. Dia displace tin from tin oxide. Dia gantikan tin, bukan dia gantikan ore. So ayat dia adalah carbon monoxide displace tin from tin oxide. Tu ayat yang betul Sebab dia gantikan tin, dia ambil tempat tin. Kalau kita nak kata carbon monoxide takes oxygen from, dia takes oxygen from tin oxide. Okay. So, okay, Iman tanya, kawan-kawan. Iman tanya, mana datang sand tu? Boleh tak kawan-kawan jawab? Ada tak orang yang tahu mana datangnya sand tu? Okay, kan bila manusia gali, dia bukannya ambil ore tu sahaja. Dia terambil juga sand. So, dia impurities. Betul kata kawan-kawan kamu? Faham, Iman? Okay. So, last stage adalah tadi, okay, yang ni, carbon monoxide ni. Carbon monoxide ni yang produce, bukan carbon monoxide. Calcium oxide. Calcium oxide yang produce ni, okay, stage yang keempat. Okay. Calcium oxide, dia react dengan silicon dioxide. Ini adalah sand Dia produce CaSiO3. Senang je, kamu just gabungkan saja. Okay. Apa benda CaSiO3 ni? Dia adalah slag. Okay. So, dia dalam bentuk molten Dia dalam bentuk molten. Okay. So, saya nak tanya, apakah produk yang terakhir dalam benda lah ni? Dia ada 2 produk. Apakah produk yang kita? Okay, very good. Dia ada slag. Slag adalah one of the product. Lagi satu yang kita nak ambil ni adalah tin So, ada 2 produk. Ada tin dengan slag. Okay. So, dua-dua ni, tin dengan slag ni, okay. Tin dengan slag ni adalah, okay, very good answer Tin dengan slag ni adalah bentuk molten. Dua-dua adalah liquid. Tapi, kita tahu okay, so kita produce tin molten. Okay, molten tin dengan molten slag. Kita punya produk. So, dia akan jadi liquid ke bawah ni lah kan? Okay. Tapi, sebab tin is denser than slag, so slag akan float. Okay, floats on So, nanti dekat sini, okay, atas ni adalah slag,
Okay, atas ni So sini So atas ni adalah slag. Dia akan keluar dekat yang atas ni. Ada dua lubang kat atas ni. So yang keluar kat sini adalah molten slag. Sebab dia ni. Okay, bawah ni dia akan keluar sini. Sini adalah molten tin. Yang ni lah pure metal tu. Macam mana rupa molten slag? Nanti Nia search kan Nia? Cari dekat YouTube. Kita homework Nia. Color sama ke lain tak? Okay, kamu tengok ni. Okay, so slag ni nanti dia akan gunakan untuk build road. So kamu boleh bayangkan tak warna dia nanti? Tin tu warna dia grey lah kan? Okay, nanti kamu tengok nanti slag tu warna apa So it is used then to make build road. Dia akan warna merah kalau panas sebab dia react dengan oksigen Okay, so habislah untuk topik hari ni. So kita dah ada dua hari ni kita belajar tentang reactivity series of metal Saya ulang balik secara lalu saja. So hari ni kita belajar reactivity series of metal. So macam mana kita nak tahu kedudukan reactivity series of metal? Kita akan reactkan dengan oksigen. Bila kita react dengan oksigen, kita tengok apa observation dia. Kalau dia api dia besar, dia akan more reaktif. Kalau dia dim, dia adalah less reaktif. Lepas tu kita nak tahu kedudukan karbon dengan hidrogen dalam reactivity series. Lepas tu dah tahu kedudukan karbon reactivity series, kita kena tahu extraction of tin. Okay, so kita dah pun sejam berlalu. So ada apa-apa soalan? Nanti kamu tanya dekat Telegram ataupun personal message saya. Boleh? Dalam pada masa yang sama, siapa yang ada bawa balik buku modul tu tolong buat. Okay. Tapi nanti saya beritahu dekat Telegram. Saya akan bincang semula dekat Telegram. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya akan updatekan video ni di YouTube dan kamu boleh tengok semula untuk bagi kefahaman. Okay, itu saja. Bye. Annyeong. Bye. Thank you. Bye.